kadang-kadang juga cahaya dimasukkan untuk petunjuk. Jadi cahaya ni ada banyak nama-nama yang kita gunakan ya. Dan bahkan satu nama lain cahaya adalah An-Nur ya. Kerana Al-Quran tu cahaya yang terang menderang. Maknanya kita dapat hidayah daripada Al-Quran itu kerana dia menerangkan kepada kita. Jadi itu semua cahaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Uh, Kalau kita tengok dalam Al-Quran lagi ya, banyak ayat surah An-Nur, surah Al-Furqan, surah Yunus, semua menceritakan mengenai penemuan ya ilmuwan Muslim ya seperti Al-Hindi, Al-Haytham, Ibn Sina dan sebagainya ya, mereka merujuk kepada ayat-ayat ini ya bila membincangkan mengenai cahaya ini ya, itu dalam bentuk optik ke spektrum ke refleksi pembantulan dan refraksi ya, pembiasan cahaya. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang bukanlah ganjil ya bagi ulama-ulama dulu. Jadi mereka ni adalah ulama-ulama ya kerana mereka faham Al-Quran dan daripada Al-Quran itu sendiri ya, mereka membuat kajian ya mengenai syab iaitu matahari, mengenai cahaya yang bersinar dan juga beberapa perkara yang lain ya dan nama-nama yang digunakan Nur, Dia, Daun dan Siraj ya. Ini semua adalah perkataan-perkataan yang digunakan. Katakan An-Nur misalnya. Kita boleh jumpa ya dalam Al-Quran dalam surah Yunus, surah An-Nur, surah Furqan dan juga surah Nuh dan Adiyah ya Allah menyebutkan dalam surah Yunus ya dan Siraj ya dalam surah Furqan, dalam surah Nuh, surah Naba. Jadi ada banyak ya penggunaan cahaya ni dalam Al-Quran. Dan kesemuanya ini ya menjelaskan sifat cahaya ya sama ada daripada matahari dan bulan ataupun disebabkan oleh mereka macam contohnya ya siraj itu bermakna pelita ya. Maknanya ianya satu sumber cahaya. Ya, jadi sumber cahaya yang keluar ya daripada pelita itu dia makan siraj. Dan istilah ini dah lampu, iaitu lampu pelita ataupun sumber cahaya sebenarnya yang saya katakan tadi. Jadi bergantung. An-Nur juga merujuk pada bulan yang bercahaya. Maknanya bulan itu sendiri tidak mengeluarkan cahaya. Yang ini interesting. Kita hanya tahu ni dalam abad yang ke 19 ya, 18 19 gitu. Tetapi sebenarnya kita ketahui ya, kebenaran mengenai An-Nur ni diterangkan di zaman Rasulullah. Ya, maknanya sebelum ni kita tak faham kan bahawa kita duk ingat cahaya keluar daripada bulan ya. Tetapi yang sebenarnya bulan tak ada mengeluarkan cahaya ya, dia memantulkan saja ya daripada matahari. Jadi perkara ini ya kadang-kadang very unik ya kita dapati bahawa Quran Al-Quran itu sendiri mendahului masa ya dari sudut tersebut. Jadi kalau tengok ayat Quran ini ya, ini ayat Quran ini memang famous lah bagi kita surah An-Nur ayat 35. Kalau kita tengok dalam diceritakan ya, pelita itu dalam kaca ya, katakan ini pelita kita dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkat iaitu pohon zaitun ya. Kalau kita tengok kan ni ada minyak di dalam sini ya. Jadi ini ada cahaya yang keluar dan kita dapati cahaya itu akan keluar berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Dan interestingnya lah cahaya kita tengok ini adalah cahaya dia. Ini adalah apa nama api tersebut dan api itu dia tak menyentuh pun apa nama sumber cahaya itu sendiri minyak itu. Kalau dalam kes ini kita boleh nampak dengan jelas lah. Kat sini susah sikit nak nampak. Tetapi pada dasarnya kalau kita perhatikan even kalau kita pergi kat dapur pun kita pasang lampu gas ya, kita dapati cahaya itu berada tak tak dekat dengan tempat keluar gas tersebut. Dia seakan-akan terapung-apung. Jadi inilah dia ya diceritakan dalam Al-Quran ya. 17 apa kata 14 ribu tahun yang lalu ya. Dan perkara ini amat menarik ya cara Quran menerangkan mengenai cahaya ini ya, cahaya ini sendiri ya. Dan banyak lagi ayat Quran lain sebagai contoh dia berceritakan mengenai bahawa menjadikan cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dapat dia mengampuni kamu dan juga mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Jadi itu menunjukkan hidayah Allah
Dan Allah adalah pelindung orang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan. Mana kegelapan adalah kekafiran dan kepada cahaya, iaitu orang yang beriman. Jadi banyaklah penggunaan cahaya ni kalau kita lihat dekat sini. Ya, dan ada juga ayat yang lain yang menceritakan bahawa kita dapat berjalan-jalan di tengah masyarakat, ya, kerana dia beritahu kita cara apa yang kita perlu lakukan. Dan juga Allah mewahyukan, ya, apakah dia Al-Quran itu sebagai cahaya, ya. Dan tidak pula sama, ya, gelap gelita dengan cahaya, iaitu apabila cahaya kita dapati kita boleh melihat, tetapi dalam gelap gelita kita dapati kita tak boleh melihat. Jadi dulu-dulu, ya, Aristotle apa semua mengatakan bahawa cahaya itu datang dari mata kita. Tetapi berdasarkan ayat-ayat ini telah jelas menunjukkan, ya, bahawa cahaya itu bukan datang daripada mata kita, tetapi datang daripada luar, ya, daripada satu tempat lain, ya. Jadi hal maksud kita telah datang kepada membukti kebenaran dari Tuhanmu, ya, turunkan cahaya yang terang benderang. Ini diceritakan Al-Quran itu sendiri. Dan diciptakan bulan sebagai cahaya. Dia tak sebut bulan sebagai sumber cahaya, tapi disebut sebagai cahaya. Dan matahari sebagai pelita, ya, iaitu sebagai sumber cahaya. Jadi nampak, ya, Tuhan membezakan di antara bulan dan matahari. Which is very interesting lah. 14,000 tahun yang lalu dah, kita dah tahu dah orang Islam. Cuma itulah sama ada kita perhatikan tidak penggunaan ayat-ayat ini, ya, dalam Al-Quran yang jelas, ya, menunjukkan kita perbezaannya. Begitu juga, ya, kita kalau kita lihat, ya, kita boleh nyalakan api. Adakah kita yang nyalakan api atau Allah yang menyalakannya? Daripada api tersebut dia akan menyirap, ya, membiar kita yang dalam kegelapan pada mulanya supaya dapat melihat. Okey. Ini adalah gelombang cahaya, ya. Gelombang cahaya. Dia itu electromagnetic wave, ya, adalah gelombang elektromagnet, ya. Dan daripada situ, ya, kita akan dapati matahari dan cahayanya di pagi hari, bintang yang cahayanya menembus, ya, kita dapati, ya, surah At-Tariq. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, maknanya apabila matahari telah hancur, ya, ini adalah surah Al-Qiyamah. Bila berlakunya perkara ini, dialah yang beri rahmat kepada dulu dan malaikat, ya, supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi dia untuk menjadi penyeru kepada Allah, maka cahaya yang menerangi. Dan yang beriman apa semua sedikit, ya, bagi mereka pahala dan cahaya mereka, ya, ada cahaya. Dengan kitab itulah Allah mengangkat orang mengikuti keredaannya, jalan keselamatan dan lain-lain, ya. Dan dia menukarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang menderang. Begitu juga, ya, apa tahu seperti gelap gelita di lautan yang dalam, ya. Kita tahu, ya, bahawa bila kita masuk ke dalam laut yang dalam, ya, terutama sebagai contoh, ya, di dekat Filipina tersebut ada yang dikatakan tempat yang paling terdalam di dalam dunia ini, air yang paling terdalam lagi. Kita dapati di dalam kawasan tersebut, ya, dia gelap gelita, ya, gelap gelita. Jadi kalaulah kita really think about Al-Quran ni lah, surah An-Nur ni, dia beritahu kita bahawa di dalam laut itu gelap, kerana tak ada cahaya, ya, tak ada cahaya. Inilah dia, ya. Kita again, perkara ni baru kita tahu later, ya, tetapi Allah telah ceritakan, ya, dalam Al-Quran perkara ini. Okey. Jadi manusia ni diberikan mata, ya, dan kebolehan kita, ya, hanya boleh melihat cahaya nampak saja. Ini dia kawasan cahaya nampak. Ya, kalau nak tengok kan, the electromagnetic spectrum tu, ya, spektrum elektromagnet itu agak panjang, ya, bermula daripada radio wave kepada gamma ray, ya. Tetapi apa yang kita boleh lihat, yang Allah kurniakan kepada kita hanya kawasan sini saja, ya, kawasan sini, visible light saja. Jadi limited, ya, agak terhad. Minta maaf. Jadi itu adalah mata kita, ya. Jadi mata kita sensitif pada jalur frekuensi yang agak sempit yang sebenarnya. Besar lagi jolak elektromagnet itu. Jadi mata kita hanya boleh melihat yang sebenarnya jarak gelombang di antara 780 nanometer sehingga lebih kurang 300 nanometer saja, ya. Kalau kita tengok tadi, ya, agak panjang, ya. Panjang gelombang itu sendiri adalah lebih panjang daripada itu. Jadi itu adalah apa yang kita boleh lihat, ya.
Itu is the visible light spectrum ya dikatakan, iaitu merah, orange, kuning, hijau, biru dan violet. Itu saja yang kita boleh nampak. Yang long wavelength dan juga ini adalah short wavelength. Itu adalah mata, mata kebolehan mata kita. Dan itulah Allah kurniakan kepada kita. Ya. Dan apakah yang menyebabkan ini ialah kerana kita, dalam mata kita ni ada yang kita panggil sebagai retina. Jadi dalam retina itu ada sensor-sensor yang boleh detect warna-warna ni. Dan hanya warna ini saja yang dia boleh detect. Dia tak boleh detect warna lain. Ya. Jadi ada tiga warna yang selalunya yang boleh dikesan oleh mata kita, iaitu red, uh, green dan juga blue, tiga tu. Jadi kombinasi ketiga-tiga ni RGB ni dia dalam ringkasnya akan membentuk warna putih. Okey. Jadi kita dapati itu had kita ya. Dan ini dia blue cone, green cone dan red cone ya. Jadi kombinasi kesemuanya ni membentuk warna putih. Okey. Dan mata kita ni ada bahan kimia ya, fotoreseptif dia ya, selalunya terletak di sini ya, di belakang ni. Jadi fotoreseptif ni hanya boleh detect yang macam saya katakan tadi, hanya tiga saja. Ya, tiga warna saja. Dan Allah hanya memberikan kita tiga warna tu saja yang boleh detect. Dia tak boleh detect lebih daripada itu. Jadi apabila dia tak boleh detect lebih daripada itu, maka dia hanya dapat menumpukan kepada cahaya nampak saja. Cahaya yang lebih daripada itu dia tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak kerana sensor tu tak boleh nampak cahaya tersebut. Dan kalau kita lihat cahaya yang kita nampak hanya kawasan ini saja. Ni cahaya-cahaya ini macam daripada radio dan juga katakan daripada gamma ray, semuanya kita tak boleh nampak dengan mata kita. Dan this is the interesting part ya. Kalau tengoklah Al-Quran ya, iblis adalah jin ya. Iblis adalah jin. Dia Allah ciptakan daripada api. Sedangkan manusia ini dicipta daripada tanah. Kita diciptakan oleh tanah, Allah beri capability yang sini saja ya, itu yang boleh nampak. Tapi dia iblis adalah daripada api ya. Jadi api kalau kita associatekan dengan kepanasan ya, bahagian yang panas dalam elektromagnetik spektrum ini adalah bahagian sebelah sini ya. Adakah jin ya berada di dalam lingkungan ini ya? Jadi ini juga dinyatakan oleh dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi di sini tak diberitahukan dia daripada api je kata pun itu ya. Kemungkinan malaikat ya, kalau kita sebagai ahli sains ya, kita rasa kemungkinan malaikat dibentuk dari menggunakan cahaya dalam bahagian sini ya, kerana dia tak panas ya. Dia tak panas. Tetapi jin dicipta dari nyalaan yang panas ya. Jadi kalau ikutkan yang panas adalah bahagian sebelah sini. Jadi ini adalah cahaya nampak yang kita boleh nampak, dan sini adalah bahagian panas. Jadi maknanya jin akan berada dalam lingkungan sini dan malaikat adalah dalam lingkungan sini. Ini dari segi interpretasi ya, dari segi ahli sains ya, yang melihat kepada berdasarkan kepada apa yang Rasulullah sebut dan juga apa yang disebut dalam surah Al-A'raf ya, ayat 12 ya, ayat 12 tersebut. Dan ini akan berkait ya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni ialah satu-satunya Nabi yang Allah kumpulkan bala tenteranya daripada jin, manusia dan juga syaitan ya. Jadi tiga-tiganya sekali. Jadi kalau kita lihat ya, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung piring yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap yang berada di atas tungkunya. Ini disebut dalam surah As-Sabah ya, ayat 13. Cuma yang interesting, tadi saya dah mengatakan ya, bahawa kita, mata kita Tuhan jadikan supaya hanya nampak bahagian cahaya nampak tu saja ya. Jadi agak pendek saja, di antara 300 nanometer hingga lebih kurang dalam 800 nanometer. Itu adalah jarak gelombang yang kita boleh nampak.
So macam mana pula Nabi Sulaiman dia boleh nampak pula? Macam mana dia boleh nampak kalau saya katakan bahawa jin itu datang daripada kawasan inframerah dan iblis juga daripada warna merah. Jadi mana di sebelah sana. Tetapi dari segi malaikat kita ada dua kemungkinan lah macam saya sebutkan tadi sama ada Tuhan telah menjadikan Nabi Sulaiman mata Nabi Sulaiman tu berbeza dengan kita yang lain ini. Kerana memang ada kes-kes yang kita dapati daripada perubatan orang yang boleh nampak jin dan lain lagi. Jadi dari segi sainsnya kita nak explain ialah bahawa ada keunikan mata tersebut Jadi ada tiga kemungkinan Nabi Sulaiman alaihissalam boleh melihat jin kerana itu dia boleh mengawal mereka. Itu pertama ialah ada mutasi dalam reseptor OPN dan seterusnya reseptor-reseptor ini yang membolehkan Nabi Sulaiman melihat jin. Itu salah satu sebabnya ialah kun itu telah dah ada mutasi dalam jinnya. Ataupun yang kedua ialah setengahnya penglihatan tidak disebabkan oleh mutasi tetapi kerana keturunannya kerana keturunannya dia mempunyai jin yang menyebabkan ini jin bukan jin JIN tapi jin dari segi bentuk kromosom yang ada pada dia yang membolehkan dia melihat perkara-perkara ini. Jadi ada dua kemungkinan dan yang ketiga pasal saya sebutkan dia ada tiga kemungkinan ni. Kemungkinan yang pertama, yang kedua yang ni, yang ketiga ialah Tuhan bagi dia lah. Jadi kalau kita just tak nak fikir lagi panjang ni, kita kata Tuhan bagi kebolehan kepada Nabi Sulaiman untuk melihat jin. Jadi dengan itu dia boleh memerintah jin lah dan juga syaitan juga itu kalau ikutkan dari segi tersebut maka dia boleh melihat dalam bahagian panas dan juga dalam bahagian cahaya sejuk dan di mana kita belajar perkara ini? Ini diterangkan oleh Abu Ali Hasan Al-Haytham ataupun lebih dikenali sebagai Father of Modern Optics. Dia mula-mula kalau dalam bahasa Inggeris dia berpanggil dia Al-Hazan Al-Hazan ni buku dia. Ni buku dia yang masih lagi menjadi rujukan bagi siapa yang ingin mengkaji optik Kerana dalam bukunya ni dia menceritakan mengenai dia dilahirkan di Basrah dan dia belajar di Basrah dan dia mempunyai banyak kepakaran bidang anatomi, astronomi, kejuruteraan, matematik, perubatan, oftalmologi, falsafah dan psikologi Memang biasanya kita dapati ulama-ulama zaman dulu mempunyai kepakaran yang berbagai bidang kerana mereka asas mereka adalah Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri menceritakan banyak bidang. Dan jadi kalau seorang yang mengkaji Al-Quran dia akan dapati dia mempunyai kepakaran dalam banyak bidang. Jadi ini dia rupa dia lah. Jadi dia ni dijemput ke Mesir sebenarnya ceritanya. Dia dijemput di Mesir dan dia diminta untuk menyelesaikan masalah banjir Sungai Nil. Tetapi dia tak boleh find satu solution kerana kita tahulah air yang daripada Sungai Nil itu adalah terlampau besar Jadi sebagaimana kita ketahui apa yang terlampau besar itu kita tak boleh kawal sebagai manusia. Tetapi sambil dia duduk di Mesir itu dia mengkaji cahaya dia mengkaji cahaya dan dialah bapa optik moden pada masa ini dan buku yang paling terkenal pada masa ini dan juga menjadi rujukan kepada sesiapa yang mengkaji optik ialah kitab Al-Manazir kitab Al-Manazir. Jadi dalam kitabnya ni dia memperkatakan mengenai apa yang kita panggil sebagai kamera obscura ataupun kamera lubang pinhole kamera kerana dalam pinhole kamera tu kalau kita masih ingat dalam fizik dia image yang ada di dalamnya terbalik jadi ramai orang tak boleh nak explain total tak boleh explain ramai orang tak boleh explain tapi bila apa nama Ibn Haytham ni datang dia kata dia boleh explain apa asasnya dia kata cahaya menyinar dengan straight line dengan garis lurus jadi kalau kita tengok gambar ni
kita dapati ya puncak atas dia akan turun ke bawah lah, kerana dia ni ada lubang sini saja, lubang kecil. Jadi puncak atas ni akan terpantul ke bawah. Yang bahagian bawah pula dia akan dipantul terus ke atas. Jadi kita dapati gambar dia terbalik. Bukannya tegak. Jadi kita sepatut menjangkakan dia tegak. Tetapi disebabkan oleh cahaya ni bersinar ya, dengan mengikut satu garis yang lurus ya, satu garis yang lurus. Jadi kalau kita baca lah buku Aman Nazir ni, kita kan dapati dia menerangkan dengan detail ya bagaimana dia membuktikan ya perkara ini. Inilah dia ya, seorang bapa optik moden ya daripada Islam yang membaca daripada Al-Quran ya, dan dia merujuk kepada surah An-Nur yang kita bincangkan tadi ya, bagaimana cahaya itu adalah apa orang kata cahaya itu mengikut garis yang lurus. Okey. Jadi Ibn Hatam ni menjelaskan mata dia, bukan saja dia menjelaskan mengenai perkara tersebut, tetapi dia explain macam mana mata tu melihat ya, kerana again ya pada masa tersebut dia semua mengatakan bahawa apa yang kita lihat itu ialah kerana daripada mata kita akan keluar cahaya. Jadi Ibn Hatam kata bukan ya, sebenarnya cahaya itu datang dari luar. Datang dari luar. Ini berpadanan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran telah kata ya, kalaulah ada cahaya maka kita akan keluar daripada kegelapan ke tempat yang terang. Jadi maknanya kawasan di sekeliling kita mesti terang, barulah kita boleh nampak. Kalaulah kawasan sekeliling kita gelap, maka kita tak boleh nampak. Ya, kerana cahaya itu bukannya datang dalam mata kita, tetapi datang daripada luar. Dan ini konsep ini ya, asas ni ya, mula diperkenalkan oleh Ibn Haytham. Dan kalau kita rujuk buku dia Manazil tersebut, dia cerita dia dapat idea ni daripada Al-Quran. Jadi itulah dianya ya. Jadi saya galakkanlah kepada ahli fizik yang kat luar sana dan juga ahli-ahli lain ya, supaya membaca Al-Quran. Kerana terlampau banyak rahsia dalam Al-Quran tu kita tak boleh faham lagi ya. Istilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita ialah tadabbur ya. Kita hendaklah tadabbur Al-Quran. Jadi dia ceritakan ni semua. Ni maklumat semua ni dia cerita hanya berdasarkan kepada beberapa ayat Quran. Jadi dengan itu ya kita akan dapat explain ya mengapa kita boleh melihat ya dengan mata kita. Jadi kita dapati ya dia bergantung cahaya ni boleh menjadi divergence ya bila dia datang satu sumber, ataupun dia boleh sejajar ya selari, ataupun dia boleh converge ya, dia converge ya bergantung pada kanta dia ya, bergantung pada kanta. Jadi itulah dia penggunaannya. Dan kita dapati ada lagi satu sifat apa yang kita panggil sebagai chatoyancy, iaitu dalam gemologi ya, dalam apa nama uh, permata ya, kita akan dapati bentuk ini ya, bentuk mata kucing ini, iaitu bila kita letak di bawah different cahaya ya, kita akan dapati ada warna-warna ya di atasnya. Ini dinamakan kesan mata kucing ya. Ini pun disebabkan oleh bagaimana ya permukaan itu memantul cahaya ya yang datang kepadanya. Ini dinamakan chatoyancy ya. Okey, ini satu sifat. Dan lagi satu perkara, kita dapati cahaya ni oleh kerana kita tahu ya dia adalah terdiri daripada gelombang um, yang selari dengan X dengan Y, maka kita boleh letakkan satu lens, sama ada lens lari ataupun lens horizontal. Jadi kita akan dapat keluar apa juga bentuknya. Ambil contoh ni sekarang ni, dia masuk ni. Jadi lens ini adalah polarized ya. Dinamakan istilah dia polarization. Jadi dia akan kata berkutub ya dalam bahasa Melayunya. Jadi ini sama juga polarization dia keluar ini dalam bentuk tegak tetapi dia boleh terus horizontal ya. Kalau lah filter kita ya, kita kanta kita ada berikutnya. Tengok kita lihat ni bagaimana ya, dengan mengubah keadaan plastik ini. Jadi konsep ini ya sebenarnya kita boleh gunakan dia untuk membuat halimunan ya, halimunan ya. Ada bahagian yang kita boleh nampak, ada bahagian yang kita tak boleh nampak ya.
Jadi kalaulah kita ada ya seakan-akan bentuk seperti ini ya, ini macro lens. Jadi apabila cahaya yang ini tak nampak, tapi cahaya yang lain boleh nampak. Jadi ada satu bahagian yang kita akan sorok ya. Jadi ini ya, dinamakan bidang pandangan ya. Apakah bidang pandangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya FOV ya, FOV. Jadi kalau kita main ya FOV ini, ya, minta maaf, kita boleh sorok ya. Barang ya daripada apa yang dapat kita lihat ya di depannya. Jadi ini dan kaedah lagi satu ialah kita menggunakan kanta Fresnel ya. Dalam kanta Fresnel kalau tadi ya polarization dia tegak-tegak ya dia punya itu. Yang ini dalam bentuk bulat ya, pada bentuk bulat ya. Jadi kita dapati keadaan seperti berikut ya. Jadi Fresnel juga boleh ya kita gunakan untuk memfokus cahaya ya dalam tenaga solar ya. Banyak digunakan sistem kanta Fresnel ini. Okey. Dan kaedah tadi ya sebenarnya kita istilah yang patut kita gunakan adalah lenticular lensing ya di mana kita dapati di permukaan itu ada lens yang mempunyai arah yang tertentu. Ya jadi dengan itu ya boleh dia tak nampak orang ni tetapi dia nampak latar belakang dia. Jadi dengan menggunakan lens tersebut. Jadi lens itu adalah seperti di sini. Ya bulat-bulat jadi orang di belakang ni ya bagi contoh di sini tak nampak ya kerana cahaya itu telah oleh kerana mengikut hitam ya dia jalan straight ya maka dia tak nampak kawasan ni. Orang ni boleh menyorok ya dan tak dinampak. Jadi ini ya dimensi ni kecil saja ya dan ianya tak perlu tebal yang banyak-banyak terlampau tebal ya. Dia cukup saja sehingga cahaya itu boleh memantul ya dan boleh um, menyorok basically orang yang di tengah-tengah ini. Okey. Jadi ini dia contoh-contoh dia. Maka kita boleh buat perkara ini. Dan juga ya kalau kita perhatikan dia punya reflection tersebut kita dapati dia ada kawasan-kawasan di mana dia nampak dan kawasan yang dia tak nampak. Jadi kaedahnya simple je nak buat lenticular lens ni ya kita menggunakan silicon wafer ya semasa saya di USM tu kami selalu buat lah ni dan untreated dan kita akan boleh buat dia ya pada dimensi yang berapa yang kita nak lah yang kita boleh kawal ya. Ataupun lepas tu kita buat diamond machining dan ataupun kita buat thermal imprinting. Jadi ini semua adalah step-stepnya. Dan ada juga lagi satu kalau kita nak main-main untuk buat macam tiga dimensi ya. Ini contoh tiga dimensi ya. Uh, kita punya DNA ya, DNA. Jadi kita nampak macam tiga dimensi ya. Sebenarnya dia dua dimensi dengan menggunakan lenticular printing work ni. Ini adalah satu cara dia. Okey. Dan kita juga ya boleh dengan menggunakan lens saja ya untuk buat menyorok ya katakan kadang ni kita letak satu benda di sini dan kita dapati kalau kita tengok tak nampak apa-apa ya kerana lens itu memantulkan cahaya dalam kes ini dan dia akan menyebabkan bahagian tengah ni tak cahaya itu terpantul daripada situ ya tapi dia akan still ya melihat kepada di belakang dan di depan. Ini adalah perfect investability with ideal lens ya, dengan menggunakan kanta saja. Dan banyak lagi lah ya kerana kita ketahui ya kita ada pantulan dan kita boleh main-main ya gunakan pantulan ini. Jadi sebagai contoh orang ni pakai baju ya dia nampak belakang tapi dia tak nampak. Dan ini dia contoh dia lagi lain lah. Ataupun dengan menggunakan komputer ya kita boleh ya buat perkara ini semua. Dan dari segi teknologi dia memang banyak lah sekarang ni ya. Ada macam-macam teknologi yang kita boleh gunakan ya dari segi fizik ya kena panggil orang fizik lah yang berpakaran dalam optik maka dia boleh buat ya perkara ini dan tak perlu harga mahal pun ya tak perlu harga mahal. Jadi ini contoh dia physical system dengan virtual system ya dia bagikan ya kedua-duanya. Jadi kita boleh nampak ya apa yang kita panggil sebagai carpet clock dan juga microwave carpet ini bukan hilang dan optical carpet itu boleh kita perbuat ya dengan mudah saja. Dan ini sebagai contoh yang menggunakan satu bahan ya, yang unik ya
yang menggunakan meta surface, ya, di mana surface itu dia memantul negatif, ya, negatif. Jadi kita akan dapati, ya, ada kawasan boleh nampak dan ada kawasan tak boleh nampak. Dan kita juga boleh menggunakan optik, ya, kalau kita nak buat ni dengan menggunakan kanta, ya, ataupun dalam tu ni prism, ya, menggunakan prism. Jadi kita akan dapati, ya, tengok kerusi ni tak nampak, ya, kalau tengok pada angle yang tertentu. Okey, begitu juga, ya, dalam hal ini kita dapati kawasan ini dia tak nampak, ya, kerana dipantul oleh prism-prism ni. Jadi macam contoh kereta ni hilang nanti, ya. Dan ada lagi banyak, ya. Ini pun sama, ya, kita boleh buat, ya, supaya dia memantul, dan dengan itu kawasan ini tak boleh nampak, ya. Banyak lagi lah, prism ni memang banyak kita boleh gunakan, ya, untuk menyorok, ya, sesuatu benda di belakang, ya. Dan lens base cloaking system ini pun ada, iaitu dengan guna kanta kita dapat tengok ni belakang nampak, tetapi bila tangan ni tak nampak, ya. Itu dengan menggunakan lens itu sendiri, ya. Ini dia kawasan yang dia akan sembunyikan, ya, jadi halimunan. Ini pun lagi satu kawasan yang jadi halimunan, dan ini adalah kanta-kanta yang boleh kita gunakan, ya. Okey. Dan ini lagi satu, macam-macam konfigurasi kanta, ya, yang boleh kita berdasarkan kepada hitam, ya. Simple dia. Prinsipnya daripada hitam, iaitu garisan ada cahaya ini, garisan dia adalah lurus, ya. Dan banyak lagi lah, ya, berdasarkan kepada FOV ni, ya, kalau kita boleh mainkan, ya, berapa luas field of view yang kita nak dan kawasan mana, ya, kita boleh trace belakang balik. Kita boleh gunakan meta material, yang ini material yang special yang kita kena, ataupun kita boleh gunakan mirror, prism dan polarizer juga boleh, ya, kita dapatkan dan ratio itu yang di mana kita boleh sorok, ya, sesuatu benda tersebut. Jadi inilah dia halimunan kita, tengok, ya, nampak tak nampak, bila dia naikkan ini, ya, kalau nak tengok kan dia boleh angkat tangan dengan sendiri saja, ya, ringan saja. Okey, boleh tengok lagi sekali. Tak, dia plastik aja. Dia ringan saja. Sudah hilang orang tu. Tapi belakang dia masih nampak, ya. Nampak ada belakang dia. Itu menunjukkan hanya bahagian dia saja, ya. Dia sorok, diri dia saja. Itulah dia halimunan, ya. Dia ada dan dia tak ada. Okey. 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 Jadi nampak tak ada. Okey. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Saya ada persoalan. Sebelum saya buka persoalan saya sebelum saya memberi persoalan saya buka persoalan kepada hadirin hadirat yang mahu menembak, mahu berkongsi ataupun mahu menambah, maupun bertanya persoalan-persoalan berkaitan dengan tajuk pada malam ini. Silakan. Tafadhal. Tak tak. Ramai ni hari ni. Silakan, silakan. Hmm. Okey, kalau tiada, baik. Belum ada lagi mungkin. Prof, saya melihat ke arah sebenarnya kita tidak halimunan. Kita bukan menjadi betul-betul tak tidak nampak, tapi adalah cahaya terpantul, betul? Dari satu tempat ke satu tempat, dan kita memantul cahaya itu supaya kita tidak kelihatan tidak nampak. Dan persoalan saya, begitukah dengan penggunaan fiber optik yang menunjukkan bahawa yang saya tahulah fiber optik ni memang menggunakan kaedah pemantulan untuk pantul apa informasi dan sebagainya. Adakah prinsip pantulan ni boleh diguna pakai atau diguna pakai dalam fiber optik itu sendiri? Bagaimana, Prof? Okey, ini soalan yang baik, yang sebenarnya. Kita kena faham, ya, bahawa kalaulah kata sebagai contoh, ya, dalam copper wire, dawai copper,
Dawai kuprum ni kita dapati bila elektron mengalir, dia akan ada rentangan. Ya, dia ada rentangan. Jadi apabila dia ada rentangan, dia akan dapati alirannya itu tidak berapa banyak. Ya, tak apa banyak. Tetapi ya, dalam optical fiber ni kita dapati oleh kerana cahaya yang masuk ya dalam optical fiber ni, dia akan memantul lengkap. Ya, dia akan complete reflection. Ya, complete reflection. Jadi dengan itu ya, dia tidak ada kehilangan foton. Ya, tidak ada kehilangan foton ialah kalaulah cahaya kita panggil ya partikel dia, zarah dia sebagai foton, berbanding dengan kalau lah elektron itu adalah dalam logam ya. So jadi apabila dia memantul, dia tak hilang, dia tak hilang, pemantulan tu tak hilang. Jadi bila dia tak hilang, maka jumlah bagi satu dimensi yang sama ya, di antara cuprum ya, satu logam dengan satu apa nama optical fiber ya, walaupun sama tetapi jumlah yang cahaya yang kita boleh masukkan ni dalam optic fiber tu lebih banyak lagi. Kalau mengikut pandangan optik ya, lebih kurang 100 kali ganda ataupun lebih ya lah. Bergantung kepada berapa bagus kita buat optical fiber tu lah. Semasa saya di USM dulu, kami buat optical fiber yang boleh sampai 100 kali ganda. Walaupun ada makmal di Jepun, mereka boleh buat 1000 kali ganda. Jadi kami ni taklah berapa pandai sangat banding dengan mereka. Wallahualam. Oh, alam bisawab. Baik. Yalah, fiber optik tu satu benda dan pantulan cahaya dan sebagainya. Dan apa? Jap, ada tak di dalam hadirin hadirat yang mahu bertanya maupun mahu berdiskusi Ha. pada malam ini sebelum saya tambah persoalan saya mungkin kali terakhir pada malam ini ada tak? Assalamualaikum, Prof. Sila sila. Tapi saya boleh buka gambar ni. Ustaz. Ya, silakan. Apa ni macam idea yang Prof bagi ni, bolehkah kita bagi kepada apa ni Palestin untuk mereka sebagai apa ni pertahanan orang lah. Jadi boleh jadi aluminium apa halimunan tu. Jadi orang-orang askar Israel ni tak dapat nampak mereka, jadi mereka boleh serang dengan senang. Allah Alam. Memang boleh yang sebenarnya. Kerana perkara ni agak mudah sebenarnya untuk buat ya. Dan sebenarnya dekat pasaran kita di Malaysia ni, plastik yang ada tu banyak ada dijual. Tetapi malangnya macam saya tunjukkan ini, orang Israel pun tahu juga benda ni. So plastik ni kalaulah kita tembak orang tu yang kata macam jadi halimunan tu, dia tembak mati dia. Kerana plastik tu terlampau nipis ya, terlampau nipis. Tujuan kita buat halimunan itu lebih kepada kalaulah kita bukan untuk peperangan sebenarnya lah. Kecuali kita buat untuk tujuan katakan untuk drone ke, untuk buat drone, kita boleh buat ya permukaannya menggunakan teknologi halimunan ini supaya tak boleh nampak, tak boleh nampak oleh radar ataupun oleh secara mata memandang. Kalau kita tengok secara memandang tak nampak. Yang ini memang kita boleh buat. Dan kita boleh bom katakan, kalau perlu nak bom dengan Tel Aviv kita boleh. Mereka tak boleh guna apa yang mereka panggil sebagai sistem pertahanan mereka tu, kerana sistem pertahanan mereka adalah berasaskan kepada radar. Jadi radar ni sebenarnya kita tahu apa jarak gelombang dia. Jadi kalaulah kita boleh kita design sesuatu drone ke yang boleh memantul radar ni supaya dia tak nampak. Jadi dia boleh pergi mana-mana lah, ikut suka dia lah. Nak berbom ke, nak apa ke. Jadi dari segi teknologi memang dari segi possibility boleh. Cuma itulah saya sebagai ahli sains ni kadang risau ya. Kerana perkara yang sama berlaku ya untuk uh, pencipta untuk bom Hiroshima dan Nagasaki ya, kita ketahui ya, telah diletupkan dengan bom atom ya.
dan pencipta bom atom tu sampai dia meninggal ya, dia susah hati lah. Kerana tujuan dia buat bom atom tu bukan dia nak buat bom, tujuannya ialah untuk guna elektrisiti, untuk bekalan elektrik ya, supaya semua orang boleh guna. Tetapi telah disalahgunakan untuk buat bom, dan bila dibom dan dia pergi melawat Nagasaki, dia sedih sangat-sangat. Dia kata dia menyesal, kata dia ceritakan macam mana nak buat. Saya sebagai ahli fizik ya, kita memang boleh buat bom atom ni dekat kat bilik aja, tak ada susah. Tetapi itulah, kita rasa elok kita tak usah involve dalam ni ya. Dalam segi macam bom apa semua ni, bagi saya kalau boleh kita tak usah involve lah. Kerana dia bukannya, kalaulah dia bom dan dia hanya merosakkan tempat dan tidak orang, mungkin kesannya mungkin tak betul sangat lah. Yang masalahnya macam dekat Hiroshima dan Nagasaki, yang menjadi orang kata berat dia ialah kanak-kanak pun kena. Dan bukan saja kanak-kanak kena. Uh, saya ingat sampai 3 generasi mereka melahirkan anak-anak yang cacat ya, kerana radiasi sistem tersebut. Jadi itulah, sebagai ahli sains memang saya worry ya. Bila saya cerita benda-benda ni, bukannya tujuan untuk kita berperang, tetapi lebih supaya kita dapat membantu satu sama lain lah. Wallahualam. Terima kasih Allah Prof. Allah. Terima kasih atas soalan tu. Rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Baik, Prof. Boleh tak memberi satu kesimpulan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini? Silakan, tanpa tolong stop. Faizul nak cakap tu. Sudah ada dengar. Silakan. Kalau ada boleh, silakan. Saya beri. Silakan. Ya, silakan Faizul. Silakan. Unmute. Ambil. Okey, Syekh. Ana minat anda punya konsep tentang Rabiah tu dalam ilmu fizik. Ana nak tanya soalan tentang ada apa ni, geng-geng apa ni, barat lah kan, dia dilaporkan dalam apa, Bloomberg kan, beberapa tahun dulu, yang dia digunakan satu jenis ilmu ghaib untuk scan maklumat-maklumat yang ghaib pada musuh-musuh dia. Sebelum dia punya presiden ke pimpinan datang satu tempat, dia buat scan, dia call it psychoanalysis scanning, yang boleh menembusi banyak tempat, boleh menembusi firewall, boleh menembusi apa saja selagi dia cahaya atau dia bentuk elektron, iaitu elektronik elektron. Jadi adakah benda ni, kenapa orang Islam tidak ada guna teknologi yang begini? Sebab Ana pun masa tu pun cuba gunakan satu research FRGS, Ana cuba develop satu kod Quran yang cuba menangkis lah psikologi ini. Tapi Profesor Kamal kata janganlah guna jin pula untuk test kan. So kita ada kekangan kita. Jadi macam mana kita kekang kita semua orang Islam yang pegang pada akidah untuk kita develop satu senjata yang boleh menangkis serangan-serangan ghaibiah ni, tapi tak boleh guna benda-benda macam jin dan sebagainya yang boleh melanggar akidah. Macam mana, apa kaedah yang baik bagi kita lah, Syekh? Okey, terima kasih Pak Zul. Yang sebenarnya, bila saya sebut pasal mengenai jin itu, adalah kerana saya tertarik dengan apa yang ada Al-Quran. Al-Quran kita diberitahu bahawa Nabi Sulaiman dia memerintah jin dan juga syaitan. Dan berdasarkan maklumat yang kita tahu daripada Ibn Haytham, dia kata mata kita ni adalah bergantung kepada kita punya reseptor dia dekat retina dia. Jadi kalaulah Nabi Sulaiman ini mungkin Allah menjadikan reseptor dia boleh melihat bukan saja jin, iaitu di bahagian infrared ke atas,
atau dan dia juga boleh melihat syaitan juga, ya, syaitan which is dalam bahagian itu jugalah. So maknanya dengan perkataan lain, ya, inframerah ni memang sekarang ni kita dah boleh melihat, ya, dengan menggunakan night vision, ya, night vision. Dengan menggunakan night vision memang kita ada capability untuk melihat malam, di mana dia Hmm. akan bertukar berwarna hijau, ya, walaupun sekarang dari segi teknologinya kita dah tukarkan daripada hijau jadi tukar pada warna. Jadi boleh Hmm. nampak orang tu betul-betul orang tu lah. Hmm. Tapi ini again lah, asasnya ialah daripada Ibn Haytham, iaitu seorang ulama kita yang mengkaji Al-Quran, dan berdasarkan kepada Al-Quran dia dapati bahawa perkara ni boleh dibuat. Cuma ana macam anta agaklah risau. Kita boleh, macam nak jam kan, sebagai contoh drone apa semua ni, kerana semua itu sekarang ni adalah berasaskan pada elektronik. Hmm. Sebarang material, sebarang peralatan yang berdasarkan pada elektronik, kalau kita nak jam dengan dia supaya dia tak berfungsi, memang boleh. Teknologi ni dah ada dah sekarang ni. Dan saya ingat bagi seorang pelajar fizik ya, yang betul-betul membaca fizik dia, ilmu fizik dia, dia boleh buat Hmm. ni. Dia boleh, apa orang kata, reka ni. Dia tak perlu seorang yang sampai PhD ke. Tak perlu. Dia pergi pada asas dan dia ingat bahawa semuanya adalah berdasarkan gelombang, dan Hmm. dia boleh buat dua perkara yang mudah. Satu, kalau dah dia tahu apa gelombang peralatan tersebut, maka dia akan bagi satu gelombang yang reverse, yang berlawanan. Itu satu cara. Yang kedua ialah dia boleh guna resonance, dia boleh hancurkan apa orang kata gelombang tersebut. Hmm. Jadi ilmu ni dah ada, ya. Bagi saya tak heran lah kalau siapa nak buat. Pernah ya somebody jumpa dengan saya, boleh tak kita macam dalam meeting kita jadikan supaya handphone semua tak boleh keluar. Boleh. Hmm. Saya kata tak susah itu. Ya, itu dari segi kos dia tak sampai RM2 pun boleh buat dah. Jadi Oh. kalaulah saya ada alat tu, saya boleh bawa, dan Hmm. siapa pun tak boleh call dalam, tak boleh call luar. Dia akan lock kawasan tu supaya gelombang tak boleh masuk. Nah, satu lagi soalan saya Ya. tentang penggunaan ni, penjelmaan cahaya ni, macam contoh macam foton kan, foton ni dia cahaya ni dia bentuk antara kita dia bentuk partikel foton kan. Kemudian dia bentuk gelombang pada kan. Jadi macam fenomena cahaya sebagai satu uh, foton kan, dia digunakan untuk quantum computing kan, sebab dia ada spinning ni kan, negative spin, positive spin. Kalau negatif tu zero, positif tu satu. Dan Ana pernah buat Hmm. ujian yang pihak apa Rusia dalam quantum computing, standard computing untuk hantar message guna foton, gunakan spin kan. Tapi kenapa lah cahaya ni dia ada dua penjelmaan? Adakah dia satu fenomena jin? Adakah cahaya ni satu jenis jin, ataupun dia makhluk, ataupun sebab dia menjelma dalam dua bentuk, wave dan partikel. Apa pendapat anda saya? Ana balik kepada Ibn Haytham. Ana balik kepada Ibn, because kerana Ana suka buku Aman Nazir tu. Kalau boleh baca buku tu, because that is the original, di mana semua orang merujuk pada situ ya sebenarnya. Jadi Hmm. dalam buku tu dia ceritakan bahawa buat masa ini kita masih lagi tak faham mengapa yang dia ada duality, ya. Argument yang digunakan oleh Ibn Haytham, dia kata Tuhan ciptakan semua berpasangan. Jadi Ah. anak tergamam dekat situ. Hmm. Adakah Tuhan mencipta berpasangan itu bermaksud dia cerita bahawa macam foton dia ada dalam bentuk partikel ataupun zarah, dan juga dia ada dalam bentuk gelombang. Kerana Hmm. dua-dua ni masih tak boleh disatukan. So Hmm. itu yang kita panggil sebagai apa nama, the unified theory itu. Ah. Dan Ana masih lagi duk buat kajian, ya, kerana Ana rasa mustahil ya Tuhan jadikan ni, pandangan Ana lah, Hmm. mustahil dia ada dua tu, kerana oleh kerana dia ada dua dual, if apa orang kata parameter tu, jadi dia Hmm. equation dia tak sama.
Ya. Dan dia susah sikit kita untuk work. Kalau boleh ya, anak-anak kalau boleh kita ikut apa yang sekarang ni digunakan oleh ahli-ahli fizik yang terbaru sekarang ni adalah string theory. Di mana Ah, dalam string theory tu, kalaulah kita dalam normal theory, kita hanya guna 4 dimensi. Dalam string hmm, theory dia ada 8 dimensi. Dan hmm, dalam mana punya presentation on Loh Mahfuz, Ana hmm. buktikan Loh Mahfuz itu berdasarkan kepada string theory Masya yang Allah. ada 8 dimensi. Hmm. Wallahu Okey. a'lam. Allah alam. Hantar sihat ya. Saya hantar sihat ya. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Okey, saya. Ya, Prof. Boleh apa beri kesimpulan ke? Ke itu saya boleh ambil kesimpulan? Kesimpulan sikit Yang itu untuk boleh malam ambil ini kita kesimpulan. Yang itu boleh ambil kesimpulan. boleh ambil kesimpulan. Masa dah mencuri kita ya. InsyaAllah terima kasih Prof atas pembentangan pada malam ini dan yalah dia bukan maksudnya tak nampak, maksudnya kita hilang daripada pandangan. Betul lah, kita hilang daripada pandangan. Iaitu kita hilangkan diri daripada dipantul oleh cahaya menunjukkan kita nampak. Macam tu. Wah, nampak faham kan? Nampak faham. Dan Alhamdulillah, dan di manakah kita sama ada kita menggunakan cahaya ini sebagai satu apa buah fikiran, maupun ada juga orang menggunakan cahaya ini sebagai senjata, ada juga menggunakan cahaya ini sebagai satu sumber tenaga itu sendiri. Uh, Oleh itu, moga-moga kita dapat apa imarah itipati pada malam ini menjadi buah fikiran dan apa topik perbincangan pada malam ini serta malam-malam kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi. Okey. Kita tutup majlis kita dengan kita pula. Tahmid kafarah selas. Subhanakallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Aidan. Terima kasih Aidan. Terima Terima kasih Ana Hadi. InsyaAllah jumpa minggu depan, kasih, Prof. Okey, terima kasih. Wujud pakai cahaya kan, pakai apa je?